Selamat pagi dan salam sejahtera. Ringkas edisi 9 April 2021, kami paparkan perkembangan terkini dan semasa untuk anda. Kita teruskan dengan perincian ini. Bukan sahaja rakyat, namun pemimpin kita sendiri akan dikompaun sekiranya didapati tidak mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Baru-baru ini tular video timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Wan Tengah Ali Hassan tidak memakai pelitup muka semasa minum sambil berjalan ketika lawatan kerja di Matu. Bagaimanapun, beliau mengesahkan telah dihubungi pihak polis susulan video tular berkenaan dan bersedia membayar kompaun atas kesilapannya dan ini penjelasan beliau. Saya selalunya gerai-gerai itu cuma beroperasi untuk minggu. Saya pergilah ke gerai-gerai dan saya beli barang-barang, lepas itu saya minum dan makanlah kue-kue itu. Tapi silap saya juga. Setelah saya diberitahu oleh pegawai saya, Datuk, Kapten ada beritahu kita jangan lambat, we have to leave now. Jadi saya tak perasan sambil berjalan itu, saya lupa mas saya ini buka. Dan saya pun mau cepat. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menyampaikan sumbangan berjumlah 1.5 juta ringgit kepada 1,532 buah surau dan masjid di seluruh Sarawak. Terdapat 12 bahagian yang akan menerima sumbangan tersebut. 12 bahagian tersebut adalah Kuching, Samarahan, Serian, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Jumlah sumbangan yang dikutip daripada tabung Baitul Mal pada tahun ini adalah lebih banyak berbanding tahun sebelumnya. Alhamdulillah dengan adanya pendapatan yang baik, ekonomi kita walaupun merudum 2 tahun lepas, lagi masih ada syarikat-syarikat kita yang memberi zakat kepada Baitul Mal. Bermakna ekonomi kita tidaklah begitu teruk sekali. Dan ini dapat membantu dalam kita menjalankan ibadah kita dan bantuan yang kita beri kepada masyarakat sasaran. Sementara itu, pihak masjid dan surau diminta untuk memanfaatkan ruang bagi membolehkan jemaah menunaikan solat tarawih pada tahun ini. Namun, sebarang aktiviti di surau dan masjid selepas jam 10 malam dinasihat untuk tidak diadakan. Sebarang jamuan berbuka puasa, moreh atau sahur adalah dilarang untuk dianjurkan di semua masjid serta surau sepanjang Ramadan ini. Perkara berkenaan disahkan oleh Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Hal Ehwal Islam dan DBKU Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Larangan tersebut merupakan tambahan kepada prosedur operasi standard SOP dikeluarkan Majlis Islam Sarawak MIS sebagai usaha memerangi pandemik COVID-19. Tambahan kepada koresponden yang sedia ada ialah tidak membenarkan diadakan jamuan makanan sama ada berbuka puasa ataupun moreh ataupun sahur. Kalau mereka hendak menyediakan makanan terutamanya untuk jawatankuasa pengurusan masjid boleh tapi menggunakan bungkus dan mana tidak dibenarkan mengadakan jamuan secara beramai-ramai di masjid. Walau bagaimanapun, solat tarawih dan witir dibenarkan namun bilangan jemaah maksimum 200 orang atau setengah daripada kapasiti masjid atau surau. Masjid jelasnya akan mula dibuka pada jam 4 pagi dan ditutup sekitar jam 10.30 malam untuk memberi laluan kepada majlis tadarus. Sementara itu, mengulas mengenai pembatalan bazar Ramadan di kawasan pentadbiran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, tiada halangan kepada mana-mana peniaga yang ingin menjual makanan di kawasan kediaman mereka. Mengikut koresponden telah pun dikeluarkan oleh pihak SDMC, iaitu separuh daripada jumlah kapasiti masjid surau,
ataupun maksimanya dalam 200 orang. Tapi yang pentingnya kita minta supaya pihak Jawatankuasa Pengurusan Masjid dan Surau menyediakan tempat khas untuk sejadah-sejadah yang disusun, tidak kurang pada 1 meter jaraknya. Dan akhir ini kita telah cadangkan satu cara yang baru, iaitu kita memberi nombor pada setiap sejadah yang ada, supaya apabila jemaah datang mereka diberi nombor dan mereka berada di tempat nombor sejadah yang ada. Kita beralih ke perincian seterusnya. Pelaksanaan sistem verifikasi sah bala Sarawak dan pensijilan pengurusan hutan akan terus dipertingkatkan bagi memenuhi keperluan antarabangsa. Sehubungan itu, Kerajaan Sarawak kini membenarkan verifikasi pihak ketiga untuk memastikan keupayaan dan penerimaan pasaran. By 2022, all long-term forest timber licenses must have forest management certification. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, industri kayu Sarawak kini berhadapan dengan banyak cabaran terutama dengan ekonomi global dan geopolitik yang tidak menentu. Ditambah lagi dengan anti-lambakan dan anti-subsidi dikenakan oleh negara pengguna serta persaingan hebat daripada negara pengeluar lain seperti Indonesia, Vietnam dan China. Demi kelangsungan jangka panjang sejajar dengan Pelan Induk Industri Perkayuan, perancangan masa hadapan industri kayu Sarawak untuk mentransformasikan pengurusan perniagaannya perlu diperluaskan. Justeru pengusaha industri kayu di negeri ini tidak boleh terus bergantung kepada hutan semula jadi semata-mata. Malah boleh menggunakan kayu daripada penanaman hutan dan terlibat dalam aktiviti hiliran tambah nilai seperti perabot, produk perkayuan, membangunkan industri 4.0 bagi meningkatkan daya saing. At the same time, they must also explore new markets beyond the existing traditional market. Di bawah Pelan Tindakan Ekonomi Sarawak SEAC, kerajaan menetapkan sasaran perolehan ekspor bernilai 8 bilion ringgit bagi kayu dan produk perkayuan menjelang 2030. Projek pembesaran Terminal Bako mengutamakan ciri keselamatan selain memberi keselesaan kepada pengunjung dan manfaat yang besar kepada penduduk setempat. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata kemudahan tambahan ini akan meningkatkan lagi kehadiran pengunjung di mana penduduk setempat berpeluang untuk meningkatkan pendapatan dengan mempelbagaikan produk jualan mereka. Ini adalah satu projek yang memanglah sangat penting dan berfaedah kepada para pengusaha bot di sinilah, kerana mereka adalah terlibat juga dalam pelancongan. Bot-bot yang tiada di sini memanglah khas kebanyakannya untuk membuat pelancong-pelancong. Kesemua pengusaha bot di kawasan berkenaan perlu berdaftar di bawah Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dan mempunyai lesen bot serta mendapat pendedahan dengan kursus-kursus tertentu. Pembantu Kontroler Wilayah 1 Kuching, Julaihi Syahmat berkata, sebagai agensi penguatkuasa, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak akan memastikan jaminan keselamatan selain mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem terminal yang baru ini, Lembaga Sungai akan berusaha untuk memastikan fasilitis kita berada di dalam keadaan yang memuaskan pelanggan kita. Maksudnya kita akan memastikan terminal kita berada dalam keadaan yang bersih, selamat untuk digunakan oleh penumpang. Jadi kita nak meningkatkan imej Kerajaan Negeri Sarawak melalui perkhidmatan. Sementara itu, rata-rata peniaga setempat meluahkan rasa syukur dengan projek tambahan Terminal Bako ini. Ada yang menyifatkan projek tambahan ini memberi banyak kemudahan kepada penduduk setempat. Kami senang untuk memasarkan produk yang dijual di sekitar penduduk Kampung Bako tu lah. Seperti cencaluk, bubuk-bubuk, sayur-sayuran, buah-buahan, lacan, cencaluk kami tadi dan sebagainya lah. Senang sikit kami nak mempromosikan produk tempatan. Macam pemunggahan ikan senang. Orang nelayan senang untuk singgah di pangkalan. Lepas ya, senanglah untuk orang kampung. Semua baiklah.
Mekah bersedia untuk menerima jemaah umrah yang sudah menerima suntikan vaksin sempena Ramadan. Perkara itu diumumkan pihak berkuasa berkaitan dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Pusat Haji yang dipengerusikan penasihat kepada penjaga dua masjid suci selaku Gubernur Mekah Putra Khalid Al-Faizal pada Rabu. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi turut mengemukakan pelan musim Ramadan meliputi peningkatan operasi Masjidil Haram. Permit menunaikan umrah akan diberikan kepada mereka yang sudah menerima 2 dos vaksin COVID-19. Permohonan permit untuk menunaikan umrah, solat dan lawatan, slot waktu yang ada dan pengesahan akan dibuat melalui aplikasi Itmarna dan Tawakalna. Pada masa yang sama, pengurusan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi turut mengemukakan pelan operasi sepanjang Ramadan. Dalam pelan itu, 14 laluan disediakan untuk tawaf dan 3 laluan paling hampir dengan Kaabah dihaskan kepada warga emas serta orang kurang upaya. Selain itu, lapangan terbang Raja Abdul Aziz turut menempatkan pasukan khas untuk menyambut ketibaan jemaah dan akan bekerjasama dengan agensi kerajaan serta penyediaan perkhidmatan. Kemudahan pengangkutan turut disediakan termasuk perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Haramain serta menetapkan laluan ekspres untuk jemaah umrah. Sekian sahaja ringkas untuk jam ini. Jumpa nanti di ringkas jam 12. Saya Jessica Chung, salam sejahtera semua.